Hai, Assalamualaikum. Kami daripada pelajar Sekolah Menengah Sains Kepala Batas akan membentangkan tajuk kerja lapangan geografi tingkatan 1. Tajuk sisa domestik di Penaga Pulau Pinang. Nama pelajar Airi Daniel dan Zarif Azim dari kelas 1 Delta. Nama guru Puan Nur Hafizah Ahmad. Penghargaan. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kami menyiapkan kerja khusus ini. Di kesempatan ini, kami ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak yang bertanggungjawab dalam membimbing dan membantu kami menyiapkan laporan kajian lapangan ini. Ucapan terima kasih kepada Tuan Pengetua Encik Azlan Hussein dan guru geografi kami iaitu Puan Nur Hafizah Ahmad. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada ibu bapa dan rakan-rakan sekelas yang banyak memberi idea dan sokongan. Seterusnya, kami juga ingin berterima kasih kepada penduduk setempat yang terlibat dalam menyiapkan tugasan ini dengan lancar. Pendahuluan. Kerja lapangan ini merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam geografi. Kerja lapangan dapat mengukuhkan lagi pengajaran dan pembelajaran selain memberi peluang kepada murid untuk mengembangkan idea serta mempraktikkan kemahiran geografi yang dipelajari. Setiap murid tingkatan 1 wajib menyiapkan kerja khusus bagi mata pelajaran geografi. Kami telah memilih tajuk sisa domestik. Kami memilih kawasan Penaga di Pulau Pinang bagi menjalankan kajian sisa domestik ini. Masa yang diberikan kepada murid untuk menyiapkan tugasan ini adalah selama 1 bulan, 10 hari bulan 9 2021 hingga 10 hari bulan 10 2021. Tempoh yang diberikan bersesuaian untuk kami menyiapkan kerja ini dengan sempurna. Kami berharap kajian ini boleh dijadikan panduan dalam membantu usaha mengatasi masalah sisa domestik di kawasan ini. Objek kajian. Yang pertama, mentakrifkan maksud sisa domestik. Yang kedua, menghuraikan jenis-jenis sisa domestik di kawasan kajian. Yang ketiga, mengenal pasti masalah dan kesan yang timbul akibat pembuangan sisa domestik di kawasan kajian. Yang keempat, mencadangkan langkah-langkah yang boleh mengatasi masalah sisa domestik di kawasan kajian. Kawasan kajian. Kami memilih kawasan Penaga, Pulau Pinang sebagai kawasan kajian kerana ia merupakan kawasan tempat tinggal kami. Penaga merupakan sebuah pekan yang terletak di kawasan Parlimen Kepala Batas. Kegiatan ekonomi utama di kawasan ini adalah pertanian dan perikanan. Kawasan berpenduduk sederhana ini sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang agak pesat dengan projek-projek pembangunan. Wajah di atas menunjukkan peta kawasan Penaga Pulau Pinang. Kaedah kajian. Bagi mendapatkan maklumat, kami telah menggunakan beberapa kaedah seperti berikut. Pemerhatian. Melalui kaedah ini, kami telah memerhati kawasan sekitar untuk mendapatkan maklumat tentang penyelenggaraan sisa domestik. Soal selidik. Untuk mendapatkan maklumat, kami telah mengedarkan borang soal selidik dengan menggunakan aplikasi Google Form. Borang ini diberi kepada beberapa orang responden. Ini ialah jadual soal selidik responden. Pemerhatian daripada borang soal selidik. Berdasarkan jadual soalan selidik yang dijawab oleh responden, sisa domestik yang banyak dilakukan oleh mereka ialah sisa makanan sebanyak 80%, plastik 20%, kaca dan sisa kebun tiada. Untuk masalah daripada sisa domestik pula, pencemaran udara 80%, banjir kilat 20% dan peningkatan kos penyelenggaraan tiada. Maksud sisa domestik. Sisa domestik merupakan bahan-bahan buangan yang dibuang dari kawasan perumahan seperti sisa makanan, plastik, kertas dan bahan logam terpakai. Sisa domestik di Malaysia juga dikenali sebagai bahan sisa buangan manusia mengikut perangkaan daripada Jabatan Pengurusan Sisa Pekerjaan Negara. Jumlah sisa domestik yang terhasil di negara kita mencecah 33,000 tan matrik sehari. Sisa domestik yang dihasilkan setiap hari membawa kesan yang negatif terhadap alam sekitar jika tidak diurus dengan baik.
Jenis-jenis sisal domestik. Berdasarkan pemerhatian, sisal domestik di kawasan ini dapat dikelaskan pada dua jenis, iaitu bahan organik, bahan yang boleh diuraikan dan dilupuskan yang dihasilkan dari sumber haiwan dan tumbuh-tumbuhan, iaitu sisa makanan, sisa kebun dan kertas. Yang kedua, bahan bukan organik, bahan yang sukar diuraikan dan dilupuskan yang dihasilkan dari sumber mineral, contohnya tin, plastik, besi buruk dan kaca. Kesan-kesan negatif sisa domestik. Pencemaran air. Berdasarkan soal selidik yang telah dijalankan, 80% responden berpendapat bahawa pencemaran air dan udara telah berlaku di sekitar kawasan Penaga, Pulau Pinang. Pencemaran ini adalah disebabkan oleh penduduk yang telah membuang sampah ke dalam longkang. Apabila hujan turun, air akan membawa segala sampah dan bahan buangan tadi masuk ke dalam sungai berhampiran. Keadaan ini akan menyebabkan sungai tercemar. Bukan itu saja, kehidupan akuatik juga turut mati akibat sungai yang tercemar. Rajah di bawah menunjukkan pencemaran air di kawasan Penaga. Peningkatan kos penyelenggaraan. Peningkatan jumlah sisa domestik akan meningkatkan kos penyelenggaraan yang diuruskan oleh pihak kerajaan, khususnya pihak berkuasa tempatan (PBT). Kos penyelenggaraan yang perlu dibiayai oleh PBT melibatkan kos penyelenggaraan tapak perluasan, baik pulih kemusnahan, perawatan air tercemar dan gaji pekerja pembersihan. Banjir kilat. Sikap tidak bertanggungjawab penduduk yang membuang sisa domestik ke dalam longkang, parit dan sungai akan menyebabkan aliran air tersekat. Apabila hujan lebat, jumlah air meningkat secara mendadak sehingga menyebabkan banjir kilat berlaku. Cadangan mengatasi kesan dan sisa domestik. 1. Menganjurkan kempen. Melalui borang soal selidik, lebih 50% responden bersetuju antara cara mengatasi kesan sisa domestik adalah dengan mengadakan kempen seperti kempen kesedaran alam sekitar, kempen 3R dan kempen cintai sungai kita. Kempen-kempen ini dijalankan secara menyeluruh melalui pelbagai media sosial. Kedua, pendidikan. Kebanyakan responden juga berpendapat program pendidikan tentang penjagaan alam sekitar perlu diterapkan kepada generasi muda terutama dari peringkat awal. Dan yang ketiga, penguatkuasaan undang-undang. Pihak berkuasa tempatan PBT perlu menguatkuasakan undang-undang berkaitan sisa domestik dengan mengenakan denda dan hukuman yang lebih berat bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat. Rumusan. Perasaan bangga dan cinta terhadap kawasan kajian. Pembangunan ekonomi ini merupakan indikator yang positif dari aspek sosioekonomi penduduk, tetapi ia perlulah seimbang dengan pemeliharaan dan pemuliharaan alam semula jadi. Jika kepentingan alam semula jadi diabaikan, penduduk akan terus menghadapi masalah seperti pencemaran dan bencana alam. Taman Penaga merupakan sebuah taman perumahan yang berpotensi besar untuk dibangunkan ke tahap seterusnya. Namun demikian, usaha pembangunan taman ini tidak harus dilakukan secara intensif sehingga membelakangkan penjagaan alam sekitar. Seteru, setiap pihak perlulah memainkan peranan masing-masing demi memastikan masyarakat dapat hidup dengan selesa. Sesungguhnya pembangunan ekonomi tidak membawa apa-apa makna jika masyarakat hidup dalam keadaan yang tidak sihat dan boleh menjejaskan kesihatan dalam jangka masa yang panjang. Rujukan. Sumber rujukan yang pertama ialah buku teks daripada Hisham Azman bin Ibrahim, Muhammad Khairul Fitri bin Ahmad, 2016, buku teks Geografi Tingkatan 1. Sumber rujukan kedua ialah buku rujukan Chong Woon Choi, 2021, Power Up Geografi Tingkatan 1 KSSM. Dan yang ketiga, sumber internet daripada Google Map dan Wikipedia. Lampiran dan Google Form. Link borang soal selidik. Lokasi pencemaran air di kawasan Penaga. Tarikh 24 hari bulan 9 2021. Masa 2020. Hari Jumaat. Lokasi Penaga, Pulau Pinang.
Sekian, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.